Okey. So dengan itu tamatlah bahagian jujukan. So kita teruskan pula dengan series. So, tiada beza di antara jujukan dan siri. Siri ni cumalah kembangan bagi jujukan. So here, soalan ke? Okay. Series adalah diberikan sebagai sum atau nilai tambah. Jumlah lah dalam bahasa mudahnya. Kita tambahkan semua sebutan yang kita dapat tu. Kalau kita nak series hingga S5, maka kita tambahkan sebutan daripada S1 hinggalah ke S5. Kita dapatkan jumlah daripada A1 silap. A1 hinggalah pada A5. So, di antara formula yang boleh digunakan untuk mendapatkan sebutan adalah S dulu. S sub n equals to A sub 1 tambah A sub 2 tambah A sub 3 dan dia berhenti pada A sub n. Okay. So, di sini kita bermula dengan bagaimana untuk menulis siri dalam menggunakan sigma notation. Sekali lagi kita ulang untuk belajar sigma notation. So sigma notation yang dituliskan di sini adalah dalam bentuk ini. Ini adalah sigma. Sigma juga adalah dikenali sebagai summation notation. Okay. Dan summation notation akan menggunakan nilai n sebagai titik mula dan n sebagai titik akhir. Okay. So n dikenali sebagai index of summation. Macam tadi kita ada A sub 1, A sub 2 sampailah A sub n, mana nilainya diwakilkan oleh n. So di sini juga kita wakilkan pengiraan kita dengan menggunakan nilai n. So, di sebelah ni kita akan letakkan formula ataupun dalam kes ini our general term. Okay, berapa general term yang diberikan dalam soalan. So nilai itulah yang kita akan letakkan di bahagian sebelah. So untuk soalan A, okay, kita ada nilai 1, 1, 1/2, 1/6, 1/24, 1/120. Dengan menggunakan pattern tadi, kita boleh tahu ini adalah persamaan dengan 1/0 faktorial tambah 1/1 faktorial tambah 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial tambah 1/4 faktorial dan tambah 1/5 faktorial. Sebab 5 faktorial adalah bersamaan dengan 120, 4 faktorial bersamaan dengan 24. So kita perlu membina dahulu general term untuk mendapatkan jawapan. So, di sini nilai hasil tambahnya boleh ditulis sebagai summation n daripada 0 sehinggalah n bersamaan dengan 5. So general term dia adalah 1 dibahagikan dengan n faktorial. Bagaimana untuk mendapatkan general term? Kita dah lihat di sebelah. Cuma sekarang kita tukarkan dia dan kita gabungkan dengan menggunakan summation iaitu pengiraan hasil tambah.
Okey. Setelah kita berjaya menukarkan nilai dalam sebutan hasil tambah ke penggunaan sigma, kita juga boleh melakukan penilaian atau mendapatkan apakah jawapan atau nilai yang telah dikira. Jadi di sini kita diberi suatu contoh. Evaluate atau nilaikan hasil tambah bagi 2i tambah 1. Index of summation kita di sini adalah I. So, nombor 1, pelajar boleh lihat index of summation akan bertukar-tukar bergantung kepada nilai general term yang digunakan. Okay, kalau general term menggunakan nilai I, index of summation juga akan digantikan dengan nilai I. Dia lihat sini ya. Kalau dalam general term 2i, index of summation adalah I. Kalau dalam general term N, index of summation juga adalah N. Okay, so dia bergantung kepada general term yang digunakan. So untuk menilaikan nilai yang ada di atas, evaluate the series. So nombor 1, kaedah nombor 1, step pertama adalah kita perlu cari nilai bila Ni sama dengan kosong. So bila I sama dengan kosong, 2 darab kosong tambah 1 adalah bersamaan dengan kosong tambah 1, which is equal to 1. I bersamaan dengan 2, I bersamaan dengan 1 langkau dah 1 ya. 2 darab 1 tambah 1, 2 tambah 1 equals to 3. I bersamaan dengan 2, 2 darab 2 tambah 1, 4 tambah 1, 5. I bersamaan dengan 3, 2 darab 3 tambah 1, 6 tambah 1, 7. Dan I bersamaan dengan 4, 2 darab 4 tambah 1, 8 tambah 1, 9. Okey, so ada yang bertanya kenapa saya berhenti di nombor 9. Lihat di sini ya. Kita bermula dari I sama dengan kosong. So, kita dapatkan pengiraan. Dan kita teruskan mengira sehinggalah I bersamaan dengan 4. So, nilai di bahagian bawah adalah titik mula dan nilai di bahagian atas adalah titik akhir. Okay. So, dia akan berakhir pada I bersamaan dengan 4 dan kita dapatkan nilai tersebut. Kita gabungkan. Di sini, kita akan dapat untuk nilai ini, hasil tambah I daripada 0 hingga 4 untuk 2 general term 2i tambah 1 akan bersamaan dengan 1, sebutan pertama, tambah 3, tambah 5, tambah 7, plus 9. So, kita tambahkan, you're going to get the answer of 25. So, apa yang telah kita belajar tadi, kita akan gunakan kembali di sini. So, series depends on the sequences. So, kena mahir macam mana untuk mendapatkan sebutan daripada yang kita belajar di awal-awal tadi. Untuk soalan yang di bawah ni, question 5. Evaluate the following series if possible. Okay. So yang ini kedua-duanya saya tinggalkan sebagai soalan tutorial untuk dijawab dan dibawa ke kelas esok untuk dibincangkan. Okey. So, kita masuk kepada dua jujukan yang telah dipelajari. Kita ulang kaji. So, dua jenis jujukan pertama tadi, finite dan infinite. Yang kedua, kalau berdasarkan kepada bilangan, finite dan infinite. Kalau berdasarkan kepada general term, kita ada recursive sequence dan explicit sequence. Dan kalau berdasarkan kepada beza ataupun ratio,
kita ada dua nama sekuens iaitu aritmetik dan geometrik. Sekuens juga boleh dibahagikan kepada dua jenis, aritmetik dan geometrik. So, di bawah aritmetik, sekuens kita akan dapat nilai D. Di bawah geometrik, sekuens kita akan dapat nilai R. So, ini adalah sekuens yang special sebab dia punya general term adalah sentiasa sama. D ini dikenali sebagai common difference dan formulanya diberikan oleh AN tambah 1 adalah bersamaan dengan AN tambah dengan D. Sebutan selepas akan sentiasa bersamaan dengan sebutan semasa yang ditambahkan dengan nilai D. Sebab tu nama dia aritmetik, sebab dia sentiasa memberikan nilai dalam tambahan 3. Dalam tambahan 3, dalam tambahan D. Silap ya, mana kita tengok 3 tu, keluar 3 je ya. So, kita tengok soalan yang pertama yang ada di situ. Determine whether each sequence is arithmetic. Soalan ni tanya yang mudah je. Adakah sebutan yang diberikan di sini aritmetik? Kalau benar, boleh tak beri common difference ataupun D. Beza sepunya. Common difference bahasa Melayu dia beza sepunya. So, kita tengok. Ya. Download. Okey. Jadi, untuk soalan A, kita ada sebutan pertama 5. Okey. Kita mulakan dengan kaedah test 1 ya. Step number 1, A1 5, A2 9, A3 13, A4 17. Okey, tuliskan dahulu. So step number 2, cari D. So D di sini adalah A2 tolak A1. 9 tolak 5, 4. Cari D untuk A3 tolak A2. Sebutan selepas tolak sebutan sebelum. 13 tolak 9, 4. Dan kalau didapati di sini, answer yes. Maksudnya, saya tukar kat sini lah jawapan dia ya. Pendek sangat. Answer yes, this is an arithmetic sequence with D sama dengan 4. Okay, jawapan dia ditulis di sini ya. Sebab nilai punya beza dia sentiasa sama iaitu 4. So, sebaik-baiknya kiralah beza untuk 2 atau 3 nilai. Bergantung pada berapa banyak yang kita ada lah. So, sekali lagi beza adalah sebutan selepas iaitu A2 tolak dengan sebutan sebelum A1. Jangan ambil A3 tolak A1 pula. So, A3 mesti ditolak dengan A2. Dan A4 mesti ditolak dengan A3 seterusnya. So, soalan B saya dan C saya tinggalkan sebagai soalan untuk tutorial 6 yang perlu dijawab dan dibawa ke kelas esok. So, disebabkan dia adalah rujukan aritmetik, maka kita boleh mendapatkan nilai dengan menggunakan formula. So, di sini untuk mendapatkan sebutan ke-13, kita boleh gunakan formula EN adalah bersamaan dengan A1 tambah N tolak 1D. So, formula ni akan memberikan terus kita dapat nilai yang ke-13 yang kita cari tu. So, itu kemudahan dalam arithmetic sequence. Dan ia boleh dicari disebabkan nilai D dia adalah sama.
Untuk mendapatkan jawapan bagi soalan ini, ingat lagi, step 1 adalah senaraikan dahulu. Mesti sentiasa senaraikan. So, kita ada A1, 5, A1, 2. A1, 2, A2, 5, A3, 8, A4, 11. So, step nombor 2, kita dapatkan nilai D dahulu. So, D adalah bersamaan dengan A2 tolak A1, 5 tolak 2, 3. Kita cuba lagi untuk melihat sama ada difference yang kita ada ini adalah common. So, D adalah bersamaan dengan A3 tolak A2, 8 tolak 5, kita dapat common iaitu 3. Kita cuba sekali lagi, A4 tolak A3, 11 tolak 3, 11 tolak 3, 11 tolak dengan 8. So, kita dapat common difference-nya di sini adalah bersamaan dengan 3. So, step 3 kita akan cari sebutan ke-13. So, dalam sebutan ke-13, N yang kita perlu cari adalah 13. So, A sub N adalah A13. A13 adalah bersamaan dengan A1 di sini, D di sini, N di sini. So, A1, 2 tambah N, 13 tolak 1, D, 3. So, semua nilai yang kita perlukan ada di dalam soalan yang diberikan. Kita cuma perlu mengira dan mendapatkan jawapan. A, 2, 13 tolak 1, 12 darab 3 atau jawapan akhir kita adalah 38. 36 tambah 2 ya. So, itu adalah kelebihan janjang atau sequence aritmetik dan juga geometri. Dia akan memberikan suatu formula yang tertentu dan formula ini boleh digunakan untuk mendapatkan nilai yang kita perlu cari. Okey, kita lihat lagi satu contoh yang lebih sukar sedikit. Kalau diberikan, ini biasa soalan SPM dulu. Sebutan keempat adalah 16, sebutan ke-21 adalah 67. Dan dia suruh cari nilai A1 dan D. Pernah lihat? SPM dulu pernah lihat soalan macam ni. So, yang pertama S1 kita letak dulu sebutan keempat untuk janjang aritmetik adalah 16. Dan sebutan ke-21 adalah bersamaan dengan 67. So, kita kena cari A1 dan D. Daripada sini, kita boleh senaraikan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16. Cukup. A17, A18, A19, A20, A21. So, A1 tak ada nilai 16. A21 kita ada nilai 67. So, daripada sini kita boleh cari beza dia. So, di sini kita ada pergerakan dari sini ke sini D. Sini ke sini ada beza D, 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 D. So, bila kita kirakan semua nilai tu, kita boleh dapat A21 adalah bersamaan dengan A4
tambah 17 kali D. Kita gantikan 67 adalah 16 tambah 17 kali D. Nanti boleh kira ya. So, daripada sini telah boleh selesaikan. S2 67 tolak 16 sama dengan 17 D. So, D akan bersamaan dengan 3 di situ. Bila kita kira. Step nombor 3. Kita dapat D, kita cari A1. Kita tahu AN adalah bersamaan dengan A1 tambah formula dia tadi N tolak 1 D. Kalau bila kita gantikan nilai, kita akan dapat balik A1 7. Yang ini boleh cuba nanti ya. Okey. So, disebabkan kita dah habiskan nilai geometric sequence, arithmetic sequence. Okay, untuk dapatkan summation dan juga dapatkan sebutan. Kita tengok juga macam mana nak gunakan formula yang diberikan untuk mendapatkan hasil tambah. Yang tadi kita tengok sebutan je. So, hasil tambah kita dah tahu apa itu hasil tambah. Dan kita tahu sekarang kita bincang tentang rujukan aritmetik. Maka hasil tambah ni juga boleh diberikan, akan diberikan dalam bentuk formula. So, ada dua formula yang boleh digunakan. SPM dulu pun dah bagi dua formula yang sama. Okey. So, contoh yang ada di sini adalah nilaikan hasil tambah K daripada 1 hingga 100 untuk nilai K. Mudah je. Nilai dia cuma K saja. So, di sini kalau kita tukarkan, kita ada hasil tambah K bermula daripada 1 hingga 100 untuk K. Ini membawa maksud kita nak cari K1, 1, K2, 2, K3, 3, K4, 4. Kita tambahkan sampai 99 dan nombor paling akhir 100. So, nilai ini cuma ditukarkan dengan tanda tambah di tengah-tengah ni. Okay, then daripada sini apa yang kita dapat tahu? Daripada sini kita tahu nilai A1 kita iaitu 1. Dan daripada sini juga kita tahu nilai R kita, D kita, common difference 2 tolak 1. Sebutan selepas tolak sebutan sebelum. Ataupun 3 tolak 2. 1. Kita ada D sama dengan 1. Sekarang step number 1 dah ada, dah tulis. Step number 2 dah ada, dah cari. Step number 3, gunakan mana-mana formula yang ada. So, sekarang kita sebabkan kita ada nombor yang terakhir, kita guna S untuk 100. Sebab kita nak cari hasil tambah untuk 100 sebutan. 100, sini pun 100. This one would be bersamaan dengan N 100 bahagi 2. Sebutan pertama kita 1. Sebutan terakhir kita, this one, 100. Bila kita kirakan, kita akan dapat nilai 50. So, itu kelebihan untuk janjang aritmetik. Kita diberi formula dan dengan menggunakan formula, kita boleh terus dapatkan nilai jawapan. Sambungan daripada janjang aritmetik adalah janjang geometri.
Sekali lagi, sama macam yang kita dah lihat tadi, apa yang kita perlu tahu adalah formulanya. So, beza di antara janjang aritmetik dan janjang geometri cumalah dalam bentuk common ratio. Tadi kita ada common difference, yang ini kita ada common ratio. Apa itu common ratio? Common ratio adalah nisbah sepunya. So itu aja beza dia. Nisbah kaedah cari dia sama, cuma kita tak tolak, kita bahagi. So di sini dalam perenggan pertama tu diberikan AN tambah 1 adalah bersamaan dengan R didarabkan dengan AN. Dan untuk mendapatkan R sebutan lepas, dibahagikan dengan sebutan sebelum. Bukan tolak, kali ini kita bahagi. So, kita cuba cari dengan menggunakan soalan berikut. Kita kata find the common ratio iaitu R. So, macam mana nak dapatkan ni? Jangan risau. Kita ulang langkah tadi. Step pertama, kita senaraikan atau labelkan. A1, 5. Sentiasa labelkan. A2, 20. A3, 80. A4, 320. Step nombor 2, cari R. R sebutan selepas bahagi dengan sebutan sebelum. 20 bahagi 5. Semak lagi. R A3 bahagi dengan A2. 80 bahagi 20. Sekali lagi dapat nilai yang sama. Semak lagi. A4 bahagi A3. 320 bahagi 80. 4. So daripada sini kita tahu R kita adalah common, iaitu sama, dan R kita mengambil nilai 4. Soalan B dan soalan C ditinggalkan sebagai soalan tutorial nombor 7. Perkara kedua yang kita belajar dalam tadi bila guna sebutan geometrik aritmetik adalah mencari nilai berdasarkan formula untuk nilai n. So dalam nilai geometrik pun sama, cuma ada perbezaan formula lah. So an adalah bersamaan dengan a1 yang didarabkan dengan r kuasa n tolak 1. So ini adalah untuk mendapatkan general term yang ketujuh pula. So, macam mana kita nak dapatkan pengiraannya? Saya tunjukkan contoh ya. Pengiraan dia sekiranya diberikan soalan sebegini. So, step nombor 1 seperti biasa. Saya ulang langkah yang sama ni. Senaraikan A1, 2, A2, 10, A3, 50, A4, 250. Step nombor 2, dapatkan nilai R. A2 bahagi A1. 10 bahagi 2, 5. R, terai A3 bahagi A2. 50 bahagi 10, 5. R, A4 bahagi A3. 250 bahagi 50, 5. So, dari sini kita tahu nilai R kita adalah common and our common ratio equals to 5. Step number 3, masukkan saja dalam formula yang diberi. AN adalah bersamaan dengan A1 yang didarabkan dengan R to the power of n minus 1. So, nombor yang kita perlu adalah 7. So, here we have n equal to 7. Daripada nilai soalan. So, nombor 1 kita gantikan A7, A sub 7 adalah bersamaan dengan A sub 1 iaitu 2. Mana dapat? This one. Okay. Darab dengan R. Mana dapat? This one.
5 and mana dapat this one daripada soalan. 7 tolak 1. So 2, selesaikan dahulu bahagian yang perlu diselesaikan. 7 tolak 1, 6. So 2 times 5 to the power of 6 equals to, guna calculator ya, 31,250. Nak letak koma pun boleh, tak nak letak koma pun tak apa. So mudah untuk kita dapatkan terus nilai, tak perlu kita tambah setiap satu dengan menggunakan formula yang diberikan bagi jujukan aritmetik ni. Tunjukkan lagi satu contoh sini. Ya, ayat ini panjang sikit macam tadi. Find the geometric sequence whose 5 term is 0.01 dan common ratio dia adalah 0.1. Okay, so nombor 1, seperti biasa, senaraikan apa yang kita ada. So kita ada sebutan kelima kita, fifth term kita adalah 0.01 dan kita tahu R common ratio dia 0.1. So kita nak cari A1 dan kita nak bina balik sebutan yang kita ada. So, S2 kita ada formula tadi AN sama dengan A1 darab dengan R N tolak 1. So kita masukkan dahulu nilai yang kita ada. So A5 sekejap ya. A5 adalah bersamaan dengan A1 0.15 tolak 1. So 5 dan nilai R 0.1. So sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah kita gantikan. Kita tahu A5 0.01. So kita gantikan dengan nilai tersebut di depan. Adalah bersamaan dengan A1 darab dengan 0.1 darab kuasa 4. So, bila kita lakukan pengiraan, A1 kita adalah 0.01 dibahagikan dengan 0.1 kuasa 4. Ini pengiraan biasa ya, 0.0001. Tu juga banyak sangat tu. A1 kita bersamaan dengan 100. Habis dah macam nak kira sebutan. So nak tulis jawapan kita. Jawapan kita adalah A1 100. 100 darab dengan 0.1 10. 10 darab dengan R 0.1 1 dulu. 1 darab dengan 0.1 0.1. 0.1 darab dengan 0.1 0.01 dan seterusnya. Sebab dia nak dalam bentuk geometric sequence. So kita berikan A1, A2, A3 dan seterusnya. Dah tengok hasil, dah tengok macam mana nak dapatkan? Seperti biasa, kita tengok pula macam mana nak dapatkan jumlah. Ada formula? Ada. Formulanya ada di bahagian atas. S sub n adalah bersamaan dengan A1 times 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. Mudah je. So hasil tambah berlaku seperti tadi. Tak ada banyak beza. So saya tunjukkan satu contoh. Itu.
Okay, kita tengok contoh A. Cari, dia bagi dalam urutan sigma dah ni. So macam mana nak cari ni? Mari kita tengok sama-sama ya. Kita dah tahu index of summation kita. So seperti biasa, apa yang biasanya? Kita mulakan dengan senarai dahulu. So, A1 kita adalah bersamaan dengan 3. Mana kita tahu? Ni. R kita adalah bersamaan dengan 0.4. Mana kita tahu? Ni. Sebab ini semua adalah dalam bentuk yang tadi kita belajar. AN adalah bersamaan dengan A1 darab R N tolak 1. Ini bentuk yang diberikan oleh formula tadi. Maka daripada situ, kita boleh keluarkan nilai A dan R. Terus sekarang, adakah kita tahu nilai N? Tahu. Okay. So sekarang kita ada nilai N kita 13. So macam mana nak tambah ni? Tak susah. S2, formula yang kita ada tadi. Apa dia? Sn, S sub N sama dengan A1 darab dengan 1 minus R to the power of N divided 1 minus R. Boleh bagi ke N je kan? Okay. So we are looking for S sub 13. So A1 kita 3. 1 tolak R kita 0.4. N 13. Bahagi dengan 1 tolak 0.4. So S13, kita kira guna kalkulator akan dapat nilai 4, menghampirilah. Dia ada banyak titik puluhan 9, banyak titik puluhan, 1 titik puluhan tapi nombor dia tu tak berhenti. 7, dia ada 6 di belakang. So kita ambil penghampiran lah. Ni maksudnya approximation. Penghampiran. Okay. So soalan yang kedua, saya tinggalkan sebagai soalan nombor 8 untuk tutorial esok. Macam mana juga pula nak cari sekiranya kita ada hasil tambah untuk infinite sequence. Dia ada infinity pula dah. Jangan susah hati. Seperti tadi, dia bagi formula juga hasil tambah A1 darab dengan R to the power of N. Untuk N yang bermula daripada sifar hingga infinity, guna je formula ini. A1 darab dengan 1 over 1 tolak R. Senang sebab dia dah bagi formula. So, kena tahu formula saja. So, here we have the first one. The value is 1, 1 per 3, 1 per 9, so on so forth. So, macam mana kita nak dapatkan nilai ini? Kita kena semak dulu. R mesti lebih kecil daripada 1. So, macam mana nak semak R? Kita bermula dengan step nombor 1 seperti biasa. Tulis dulu A1, 1, labelkan. A2, 1 per 3. A3, 1 per 9. A4, 1 per 27. Step nombor 2 kita nak buat apa? Dapatkan R. What is R? A2 divided with A1. 1 per 3. Saya tulis kat sini lah. Susah kamu nampak. A2 bahagi A1 bahagi dengan 1. 1 per 3 bahagi 1. 1 per 3. Kita try lagi. A3 bahagi A2. 1 per 9 bahagi 1 per 3. Saya tunjuk 1 per 9 bahagi 1 per 3.
1/9 darab 3/1, 1/3. So, sini dan sini adalah nilai yang sama, iaitu 1/3. Ini kena mahir bila kamu ada nilai yang melibatkan pecahan. Kalau tekan kalkulator pun tekan betul-betul. So, sekarang nilai R kita 1/3 adalah lebih kecil daripada 1. So, memenuhi. Obey. So, bolehlah kira S3 guna formula. So, formula dia kata apa? Ini bersamaan dengan A1. Ada tak A1? Ada. A1 dah ada. So, masukkan nilai A1 di sini. Which is 1. Darab dengan 1/1 tolak 1/3. So, 1 bahagi dengan 2/3. Guna kaedah yang saya ajar di sini, pelajar akan dapat jawapan 3/2. Apa ini? Inilah jawapan kita. Hasil tambahnya akan bersamaan dengan 3/2. So, saya tinggalkan soalan B sebagai soalan tutorial untuk esok. Okay, so esok tutorial akan dijalankan. Saya ada meeting pukul 8.30. So esok tutorial kita buat pukul 9 lah ya. 9 sampai pukul 10 untuk semua lah senang. So semua masuk sebab online je. Kita tak buat hibrid lagi. Sebab kes masih banyak. So kita buat online dulu. Sampai saya dapat pemakluman. Kalau nak buat kelas hibrid kena buat pemakluman bagi tahu dulu. So saya kira ramai yang ada kat rumah. Dan saya pula ada meeting. So tak boleh nak. Saya nak kena buka meeting dengan buat kelas sekali. So esok kita buat kelas hibrid daripada pukul 9 hingga pukul 10. Boleh ya? Untuk semua. So semua masuk pada masa yang sama daripada pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Boleh? Tak siapa jawab tu. Boleh. Okay. So ini adalah link untuk attendance. Saya letakkan di bahagian chat. So isikan attendance. Soalan dah ada dekat sini. Sekejap lagi saya masukkan dalam Google Classroom dan boleh cuba. So esok kita akan gunakan apa nama dia? Whiteboard.file. Maka tulis jawapan. Bersedia dengan jawapan supaya bila saya upload whiteboard.file soalan tu kamu boleh terus ambil gambar dan upload sahaja dalam whiteboard sebagai jawapan. Kita akan bincang menggunakan jawapan yang kamu beri nanti. Okay, so kena buat jawapan dulu supaya tak ambil banyak masa. Dia tak ada 9 soalan. Kalau kamu nak kira di situ dia akan ambil masa dan tak sempat bincang semua. Okay, so cubalah. 9 soalan je pun. Ada 1 je kot soalan yang ada. 2 je kot soalan yang ada B, C. 2. Tapi tu pun cari R dengan D je. So should be tak banyak masa lah untuk digunakan. So, ada soalan ke? Ada sebarang soalan yang berkaitan yang nak tanya, tak nampak jelas lagi. Kalau tak nampak pun tak apa, esok kita ada tutorial, masih boleh tanya lagi esok. Yang penting sekarang untuk hari ini, pastikan pelajar menjawab soalan tutorial sekejap lagi yang saya akan upload dalam Google Classroom. Dan nombor 2, tolong jangan lupa jawab attendance. Nanti tak ada attendance pula. Okay, saya tak semak lagi siapa yang dah hantar apa nama semalam assignment. Ada lagi yang belum hantar sebab dia MC, tak apa. So, nanti maklumkan siapa yang dapat MC tolong hantar WhatsApp MC pada saya untuk saya bagi tarikh baru. Ada yang tak open nasihat ya. So that should be all for today. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Habis awal sikit hari ni sebab sekejap hari saya ada meeting lagi. Saya tak tanya banyak soalan hari ni ya. 22 orang je.
Ramai tak datang 21 lah. Saya ada 20 orang je lah. Okey. So tandakan attendance. Kita jumpa esok 9 sampai pukul 10. Wassalamualaikum. Terima kasih, Madam. Sama. Nota tengok sekejap lagi ya. Saya letak dalam Google Classroom ya. Yang ni lah nota ini juga. Sama Mama Arif. Sama. Sama-sama.